Buletin Didik 27 April bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 protokol baharu diumum Kementerian Kesihatan KKM dalam semakan semula langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 berkuat kuasa 1 Mei ini. Antaranya, pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di kawasan terbuka, vaksinasi lengkap tidak menjadi syarat memasuki premis dan orang ramai tidak perlu lagi mengimbas kod QR MySejahtera. Pemakaian pelitup muka bagaimanapun masih lagi wajib di dalam bangunan dan dalam pengangkutan awam termasuk e-hailing. Walau bagaimanapun, pelitup muka boleh ditanggalkan dalam keadaan di dalam bangunan indoor semasa melakukan senaman berat di dalam bangunan ataupun sekiranya berseorangan di dalam suatu ruang ataupun ketika makan dan minum ataupun ketika sedang berucap ataupun ketika membuat persembahan. Pemakaian pelitup muka masih digalakkan di kawasan yang sesak seperti Bazar Ramadan, Pasar Malam dan stadium. Manakala individu yang bergejala seperti demam, batuk dan sesama serta yang berisiko tinggi atau melakukan aktiviti bersama orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak juga perlu memakai pelitup muka. Protokol lain yang diumum, individu positif COVID-19 boleh dilepaskan daripada pengasingan bermula hari keempat sekiranya disahkan negatif menerusi ujian RTK antigen yang diselia oleh pengamal perubatan. Namun jika masih positif, individu itu perlu melengkapkan tempoh pengasingan 7 hari. Jika memilih untuk tidak menjalani ujian pengesanan, pelepasan diberikan secara automatik setelah tempoh pengasingan 7 hari. Kemasukan individu ke mana-mana premis juga dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi mereka. Hanya individu positif COVID-19 serta mereka yang berada dalam tempoh pengasingan HSO termasuk pengembara tidak dibenarkan memasuki premis. Antara lain yang diumumkan berkaitan keperluan ujian pengesanan COVID-19 bagi pengembara yang keluar masuk negara ini selain ketetapan kuarantin wajib buat mereka. Penjarakan fizikal antara individu atau kumpulan dan etika bersalaman. Bagi memastikan Aidilfitri disambut meriah dan selamat pula, takbir Hari Raya rumah ke rumah dibenarkan. Namun perlu sentiasa memakai pelitup muka. Turut dibenarkan solat sunat Hari Raya di masjid atau surau dengan kapasiti 100% dengan semua jemaah perlu memakai pelitup muka. Bagi aktiviti takbir raya, dibenarkan dibuat di masjid dan surau dan dibenarkan dibuat di rumah ke rumah. Tetapi perlu sentiasa memakai pelitup muka. Individu positif COVID-19 dilarang untuk menyertai dan mereka yang bergejala digalakkan untuk tidak menyertai. Jamuan selepas solat, program ziarah tanah perkuburan dan rumah terbuka atau majlis hari raya juga dibenarkan. Namun untuk rumah terbuka atau majlis hari raya di dalam bangunan, orang ramai perlu memakai pelitup muka. Kes positif COVID-19 tidak dibenar hadir ke masjid atau surau atau rumah terbuka. Mengulas lanjut, Khairi berkata protokol berkenaan adalah sebagai panduan umum. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memohon semua pemegang taruh termasuk pelajar, guru, ibu bapa, persatuan dan agensi bukan kerajaan NGO meletakkan sepenuh kepercayaan kepada kementerian atas setiap keputusan yang dibuat. Ujarnya, kementerian sedang berusaha melakukan pendekatan terbaik atas setiap isu yang diutarakan berdasarkan data dan analisa yang mendalam. Jelas Datuk Dr. Razzie, sektor pendidikan melibatkan pemegang taruh paling ramai dan paling terkesan daripada pandemik COVID-19. Dengan lebih 5 juta murid, lebih 500,000 guru dan lebih 10,000 sekolah di seluruh negara, setiap keputusan yang dibuat mengambil kira pandangan dan kepentingan semua pihak. Yang paling penting dalam konteks satu sistem, satu ekosistem yang besar ini adalah kepercayaan. You need to trust this. Nak kena beri kepercayaan kepada pihak kementerian bahawa kita sedang laksanakan yang terbaik. Ini paling penting. Bila ada kepercayaan antara kementerian dan juga stakeholders atau pemegang taruh di seluruh negara, kesangsian itu dapat diketepikan, maka setiap hasrat yang ingin dilaksanakan itu akan mendapat kerjasama semua pihak dan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Beliau berucap dalam Majlis Ihya Ramadan Kementerian Pendidikan bersama NGO dan Persatuan Pendidikan. Majlis yang berlangsung di Ibu Kota turut menyaksikan sumbangan duit raya oleh Yayasan Didik Negara dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan kepada 50 pelajar dari Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Sekolah Kebangsaan Suri Iskandar, Perak mengambil inisiatif dengan mentransformasikan pusat sumbernya dengan tema Adiwira bagi menarik minat murid. Selain dihias dengan dekorasi bermotifkan adiwira-adiwira terkenal, pusat sumber berkenaan juga turut dilengkapi dengan sudut interaktif dan juga kafe mini. Transformasi pusat sumber ini mula dilakukan pada 2019 selepas dicadangkan oleh penyelaras perpustakaan serta guru sekolah, manakala kos untuk mengubah suai pula dibiayai oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Terbabit. Ada juga dalam kalangan mereka yang tampil menyumbangkan bahan dekorasi. Transformasi turut mendapat penglibatan bekas pelajar yang ingin membantu menyumbang tenaga dan masa untuk mengecat dan melukis mural di dinding-dinding perpustakaan. Pihak sekolah berharap pusat sumber yang bertemakan Adiwira ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid. Memperkasakan penguasaan ilmu digital serta meningkatkan mutu pembelajaran anak yatim dan golongan asnaf. Itu pendekatan sekumpulan anak muda yang prihatin dengan menyantuni golongan istimewa itu sempena Ramadan. Menyedari jurang pendidikan digital dan kurangnya penguasaan bahasa Inggeris, 62 anak yatim dan asnaf Pusat Jagaan Kasih Ilahi Bandar Country Homes Rawang mendapat perhatian 3 sahabat yang mengadakan kelas percuma. Penghuni berusia 5 ke 6 tahun ini diberi pendedahan awal kepada asas tata bahasa selain penggunaan tablet. Mereka bagaimanapun sedikit pasif kerana janggal dengan suasana pembelajaran ini. Kebanyakan dari mereka sendiri dia cakap bahasa Melayu saja, right? Tapi when you actually explain to them, there's some words in English yang also can be translated to bahasa, they'll be like, oh wow, I didn't know that. There's a lot of potential in the young people, and if we don't give them opportunity, then they will not be able to excel. Aktiviti ini bukan sahaja memberi pengalaman baharu tetapi turut menceriakan mereka. Selain kelas bimbingan anak yatim dan golongan asnaf, turut disajikan pelbagai juadah berbuka puasa. Tadi saya suka main game. Tadi saya main ke belajar warna, belajar English, nak jadi doktor. Itu memang eloklah, bagi terbukalah fikiran sikit anak kan. Bila nampak iPad kan biasa kami jarang kan. Jadi bila nampak iPad, menggunakan iPad ni, dia anak-anak ni macam terbukalah fikiran dan nampaklah semua sekali. Betapanya luaslah pemikiran mereka melihat satu-satu tu kan. Program Pelita Raya di Kampung Budaya Terengganu KBT berjaya menarik kehadiran hampir 15,000 pengunjung. Diadakan selama 5 hari bermula Jumaat lalu. Suasana malam di KBT ceria dengan hiasan lebih 3,000 pelita raya yang disusun pada replika unik yang menjadi ikon pelancongan Terengganu. Dianjurkan buat kali kedua, program Pelita Raya tahun ini jauh lebih meriah sesuai dengan fasa peralihan ke endemik. Pengunjung yang datang tidak melepaskan peluang bergambar dan merakamkan video. Program ini diperkenalkan di peringkat kampung di Dun Tepuh sejak 2009 sebelum diperluaskan ke kampung-kampung berhampiran dengan skala penganjuran lebih besar. Penganjurannya diambil alih Jabatan Pelancongan Terengganu pada 2020 sebelum digazetkan menjadi acara tahunan dalam kalender pelancongan negeri. Sebenarnya kalau konsep pelita ni live pun dah lawa, kalau divideokan, diambil gambar, di-upload dalam YouTube, TikTok dan seumpamanya, dia memang sangat ceria lah. Boleh menarik pelancong dan juga pengunjung serta perantau balik ke Terengganu. Sebab itulah mereka minta supaya sempat balik diteruskan. Selain meneruskan tradisi masyarakat memeriahkan malam 7 likur di 10 hari terakhir Ramadan, ia juga bagi menyemarakkan lagi sambutan Aidilfitri yang bakal tiba. Rasa kemeriahan tu raya walaupun tak dapat balik halaman kampung, dapatlah rasa suasana raya walaupun malam ni rasa pelita semua. Maknanya kami tidak terperuk dalam bilik lah. Jadi kami nampak begini kami terasa satu kami tidak bosan tinggal sini. Rasanya macam itulah. Walau macam mana pun kita menyambut perayaan pada tahun ni,
Saya berharap agar semua orang masih menjaga SOP, patuhi SOP yang telah ditetapkan supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Paling mencuri tumpuan ramai di program Pelita Raya kali ini ialah pembuatan pelita dari buah kekabur. Isinya dijadikan sumbu pelita dengan menggunakan minyak diesel sebagai bahan bakar. Di rumah ni kalau ada kabur dia buah besar tu, kita buat isi dalam itu minyak tu kan, tahan lama lah. Sejak boleh tahan lagi. Ini pula mengenai pelita panjut di Pordison Negeri Sembilan. 3 sahabat menggunakan pelita panjut bagi tujuan menarik golongan muda mengimarahkan masjid. Program Nur MQKP ini adalah cetusan idea 3 sahabat Muhammad Syafiq Stewart Abdullah, Wan Rosli Wan Yaakob dan Abu Bakar Muhammad Nordin. Mereka mendirikan sebuah model menyerupai reka bentuk Masjid Karya Kampung Paya dan meletakkannya di dalam kawasan masjid itu. Model ini kemudiannya dihias menggunakan 500 pelita. Kami dah berbincang macam mana nak buat, sebab pun kita fikir selama 2 tahun, 3 tahun lebih anak-anak muda terkurung tak dapat datang masjid. Jadi salah satu inisiatif kami fikir adalah kita buat satu daya tarikan iaitu menggunakan pelita. Pihak pengurusan masjid kemudiannya menerima idea mereka. Malah sebahagian kos bahan binaan serta pembelian pelita turut disumbangkan oleh pihak masjid. Pelita panjut ni sebenarnya memang sinonim lah dengan perayaan kita dalam bulan Ramadan, menyambut sebelum kita menyambut Aidilfitri. So di mana-mana negeri pun ada memeriahkan pelita panjut ni, terutamanya di Negeri Perak dan di Belah Utara. Jadi kami Negeri Sembilan ni ambil inisiatif yang pertama mengadakan untuk replika masjid panjut, replika masjid ni di masjid kita sendiri di Karya Kampung Paya ni. Sementara itu, Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad yang hadir merasmikan Nur MQKP berharap usaha murni yang dilakukan ahli karya di masjid ini menjadi ikutan masjid lain, sekaligus menarik minat orang ramai ke masjid dan mengimarahkannya. Burasak atau di sesetengah tempat dipanggil buras antara juadah istimewa masyarakat Bugis khususnya ketika menyambut Syawal. Kerana permintaannya yang tinggi, burasak juga mudah diperolehi ketika Ramadan. Burasak adalah makanan berasaskan beras. Dalam kalangan masyarakat Bugis di Tawau, Sabah, burasak kebiasaannya dihasilkan secara gotong royong bersama jiran. Langkah pertama, kukus beras menggunakan santan hingga separuh masak. Selepas itu, letakkan di atas daun pisang, lepirkan dan bungkus. Bagi memastikan ia tidak terlerai, bungkusan perlu diikat sama ada dengan 2, 3 atau 4 bungkus sama. Seperti ketika membakar lemang, burasak pula perlu direbus dalam tempoh yang agak lama. Kebiasaannya antara 5 hingga 7 jam. Kalau perayaan Hari Raya, selalunya kita akan masak di rumah masing-masing. Tetapi sebab proses merebus dia itu terlalu lama, kita akan merebus buras tu beramai-ramai. Sediakan dapur apa semua. Lepas tu kita akan tunggu, orang akan tunggulah selama 7 jam. Hijrah Ali, 53 tahun, biasanya akan menyediakan 10 kilogram beras untuk membuat burasak pada setiap kali Hari Raya. Dia juga menggunakan dapur kayu untuk memasak burasak bagi memastikan rasa lebih enak dan aroma wangi. Santan sama garam, sebab kalau terasa garamnya biar tidak apa lauk. Boleh dimakan saja. Burasak biasanya dihidangkan dengan ayam masak lengkuas atau masakan bersambal. Jepun meneruskan komitmennya dalam memelihara bumi. Salah sebuah syarikat kereta api di negara itu, Tokyo Railways, mengisytiharkan hanya menggunakan tenaga boleh diperbaharui untuk perkhidmatan trennya. Ini bermakna tiada pelepasan karbon dioksida bagi rangkaian tren meliputi 7 jalur laluan, 1 perkhidmatan tram dan semua stesen kereta api Tokyo bermula 1 April lalu.
Tokyo Railways dengan lebih 3,800 pekerja dan menghubungkan Tokyo dengan bandar berhampiran Yokohama adalah operator kereta api pertama di Jepun yang mencapai tanda aras ini. Penggunaan tenaga hijau turut meliputi semua fasiliti di stesen kereta api, termasuklah mesin layan diri, skrin kamera security dan pencahayaan. 私たちは鉄道を利用していただくことによってそれ自体が環境に貢献している脱炭素に向けた取り組みに参画していただいているんだということをもっとお客様に伝えていく必要があると思っています。また他にも新たな取り組みを進めることによって社会全体、鉄道から始めて社会全体を変えるきっかけになれればと考えています。 Tambahnya, pengurangan pelepasan karbon yang dilaksanakan mereka menyamai purata pelepasan oleh 56,000 rumah di Jepun. Ketika ini, Tokyo Railways beroperasi sepenuhnya menggunakan tenaga solar, angin, hidro, geoterma dan biogeosim. Meskipun begitu, pihaknya tidak memandang pelaksanaan ini sebagai satu pencapaian, sebaliknya permulaan. Langkah sebegini dilihat sangat penting untuk Jepun yang juga pengeluar karbon ke-6 terbesar di dunia untuk mencapai tahap neutral karbon menjelang 2050. Warner Brothers mengesahkan penghasilan sequel kepada filem The Batman dengan tajuk utamanya Robert Pattinson akan kembali menjayakan watak ikonik itu. Pengumuman itu dibuat pada acara CinemaCon di Las Vegas, Amerika Syarikat. Pengarah The Batman, Matt Reeves, berkata beliau bakal menulis dan mengarahkan filem sambungan itu. Bagaimanapun, Reeves tidak memberi sebarang maklumat mengenai jalan cerita filem tersebut. Dengan kutipan kira-kira $760 juta di carta box office global, setakat ini The Batman menduduki takhta filem terlaris tahun 2022. Sedikit perkembangan hiburan K-pop, Ketua Kumpulan SHINee, Onyu, bercerita mengenai projek solonya iaitu album mini berjudul Dice yang baru dilancarkan bulan ini. Dice라는 앨범이 두 번째 미니 앨범으로 나왔는데요. 뭐라 할까요? 굉장히 청량하고 시원한 느낌을 드리고 싶어서 다이스라는 앨범 그리고 노래를 정했고요. 다이스를 처음에 제가 타이틀로 고른 이유가 진짜 딱 듣자마자 아 이건 누구나가 들어도 굉장히 마음이 좋아지겠구나, 밝아지겠구나, 힐링되겠구나 라는 생각이 들어서 다이스를 타이틀곡으로 선정하게 됐습니다. Dice memuatkan 6 buah lagu. Ia adalah album EP kedua Onyu selepas Voice pada penghujung 2018. Pemandu kereta lumba perlu bergerak balas dengan cepat terhadap semua yang berlaku di trek. Dalam masa 30 saat, satu siri lampu akan menyala dengan cepat. Mereka perlu menekan lampu yang menyala ini dan buatlah dengan secepat mungkin. Apa yang berlaku? Penguji reaksi batak menguji daya tumpuan, masa tindak balas, koordinasi mata tangan dan stamina anda. Untuk mendapatkan markah yang terbaik, anda perlu sentiasa cergas, bertindak balas dengan cepat dan cukup pantas serta fleksibel untuk mencapai lampu. Pada asalnya, penguji reaksi batak diperkembangkan untuk latihan prestasi F1. Tetapi, kini ia digunakan dalam kebanyakan sukan elit. Rekod tidak rasmi dunia adalah 114 dalam masa 1 minit yang dipegang oleh pemandu F1 Jenson Button. Sukan Kejuaraan Badminton Asia, meskipun di label pemain veteran, Liu Darren membuktikan sentuhannya masih berbisa. Darren mara kepusingan kedua menundukkan pemain 8 tahun lebih muda daripadanya. Turut mencuri tumpuan pada saingan pertama hari ini, tersingkirnya pilihan utama yang juga pemain nombor 2 dunia, Kento Momota dari Jepun. Pada usia 35 tahun, kematangan Liu Darren terselah apabila bangkit daripada kekalahan mudah 8-21 set pertama untuk mengheret perlawanan ke set penentuan dengan kemenangan 21-10 pada set kedua. Selepas bertarung 49 minit, Darren mengesahkan kemaraan menamatkan set ketiga 21-15. Apapun tugas sukar menanti Darren esok menentang pilihan keempat dari Indonesia, Jonathan Christie.
Mengiringi Darren ke pusingan kedua persorangan wanita S. Kisona yang menewaskan pemain Hong Kong, tugas sukar turut menanti Kisona esok apabila berdepan pilihan kelima dari China, He Bingjiao. Bagaimanapun, seorang lagi persorangan negara Aidil Soleh terkandas apabila tunduk di tangan pemain Taiwan. Beregu wanita Anna Ching Yik Cheong Teo Mei Ching turut mara apabila mengatasi pasangan India. Kejutan terbesar berlaku hari ini apabila pemain kurang ternama Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, mengalahkan pilihan pertama dari Jepun, Kento Momota. Chico Aura di ranking ke-52 dunia bangkit dari kekalahan set pertama dengan kemenangan 21-17 dan 21-7 pada dua set berikutnya. Pusingan kedua esok, dia akan bertemu pemain Hong Kong Lee Chiu Yu. Bola sepak Liga Juara-Juara AFC, Kelab Iran Fulat Khuzestan layak ke kelompok 16 pasukan terakhir bagi saingan zon Asia Barat selepas mengungguli saingan kumpulan C. Fulat mara ke pusingan 16 terakhir selaku juara kumpulan C selepas berjaya mengikat wakil Arab Saudi Shabab Al-Ahli 1-1 di Jeddah. Tanpa jaringan pada babak pertama, aksi 15 minit menuju penamat nyata rancak dengan Fulat mendahului menerusi sepakan penalti Luciano Pereira minit ke-71. Yahya Al-Ghassani menyamakan kedudukan buat Shabab 8 minit sebelum permainan berakhir. Fulat kini mengumpul 12 mata untuk berada di kedudukan teratas manakala Al-Shabab di tangga kedua dengan 10 mata. Satu lagi wakil Arab Saudi Al-Shabab berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam aksi kumpulan B. Sudah mengesahkan tempat lebih awal ke pusingan 16 terakhir, Al-Shabab yang menentang Al Jazeera membuka jaringan minit ke-68 menerusi John Mary. 2 minit sebelum tamat, Paulinho menambah jaringan Al-Shabab. 3 mata yang diraih Al-Shabab menyaksikan mereka mengumpul 16 mata untuk berada di tangga teratas sementara Al Jazeera kekal di kedudukan tercorot dengan 4 mata. Dalam pada itu, kelab Qatar Al-Duhail menamatkan aksi kumpulan D dengan kemenangan besar menundukkan wakil Iran sepahan 5-2. Juga sudah layak lebih awal ke pusingan seterusnya, Al-Duhail nyata tidak memberi ruang buat lawan dengan misi memburu 3 mata. Ini kemenangan kelima berturut-turut Al-Duhail untuk mengumpul 15 mata selaku juara kumpulan. Sepahan terpaksa akur menamatkan saingan di kedudukan ketiga di belakang Al-Tawun dari Arab Saudi sekalipun berkongsi mata. Keberangkatan 4 angkasawan NASA ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS mengakhiri buletin didik hari ini. Mereka menaiki roket Falcon 9 di Florida, Amerika Syarikat sebelum tiba di ISS 16 jam kemudian. Saya Nohalifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.